Uh, jadi anda punya apa sedang direkod ya, supaya kita boleh letak kat YouTube ni. Jadi mohon sangat untuk anda sentiasa mute, dan jika anda mahu bertanya soalan, anda boleh tanya di chat, ataupun nanti kita akan kita akan jawab soalan anda bila kita dah buka buka session. Baik, bersama adakah saya sudah spotlight kita punya, okey. Bersama kita sekarang adalah Puan Rahmatun Nisa Sailan, orang Johor ya, berasal dari Pontian Johor, kini menetap di Kajang, mempunyai 4 orang anak. Beliau ni sebenarnya adalah pensyarah di College Universiti Islam Antarabangsa di Kuis, sebagai pensyarah di sana, dan menariknya adalah sahabat PhD saya, dan kajian beliau adalah interaksi pasangan suami isteri dan strategi pencarian maklumat kekeluargaan Islam. Masya Allah. Mengajarnya lain, buat tesisnya lain. Ceritanya lain lah hari ini. Masya Allah. Subhanallah. Alright, untuk itu ayuh kita pergi kepada topik kita hari ini, Sempang Santai Persatuan Tazkar Negeri Sembilan. Saya ucapkan terima kasih kepada semua jurukuasa Persatuan Tazkar Negeri Sembilan, terutama yang ada sekarang Puan Suryani dan juga AJK yang lain. Ini adalah aktiviti mingguan, mungkin seminggu sekali, mungkin 2 minggu sekali, Sempang Santai PT9. Dan sebelum kita mulakan majlis, ayuh kita mendapat keberkatan daripada Allah SWT dengan macam umur kita. Al-Fatihah. Alright, alhamdulillah. Tajuk kita punya Sempang Santai pada kali ini adalah idea berkebun dan tips interaksi dengan kanak-kanak. Bagaimana kita boleh mewujudkan satu keadaan di mana kita boleh menggunakan di musim PKP, di musim lockdown ni, untuk kita memeriahkan aktiviti di alam, mencantikkan lagi ataupun memanfaatkan masa kita ni sambil-sambil kita ada anak dekat rumah itu, insyaAllah. Tanpa melengahkan masa, insyaAllah kita akan berada dengan Puan, saya panggil ni Nisa aja, Puan Rahmatun Nisa ini selama 1 jam. Kalau dia bagi bonus lepas 4 petang tu okey lah. Dan kita perlulah habis sebelum asar, insyaAllah. Alright, tanpa melengahkan masa, all to you Nisa. Alhamdulillah, terima kasih Umi. Boleh saya bahasakan Umi, Puan Rosita. Kami biasa panggil Umi lah. Alhamdulillah. Dan juga Persatuan pengasuh Persatuan Tadika dan Tazkar Negeri Sembilan yang sudi untuk menjemput saya. Bukanlah untuk sesuatu yang ilmiah, tidak, tetapi santai-santai saja. Sebelah petang ni dah ngantuk dah kita ni sebenarnya kan. Kalau dilayan mata ni dengan dah agak-agak sejuk ni kan, kat sini cuaca dekat rumah saya ni sejuk, mendung. Jadi kalau dilayan ni memang berdapat 1 jam juga tidur ni. So alhamdulillah saya nampak ada 76 mata dekat sini yang bersama dengan kita pada petang ini. Seperti mana yang diperkenalkan oleh Umi tadi, saya pensyarah komunikasi. Nak kata jauh bidang tu tidaklah juga kan. Sebabnya dalam saya mengajar komunikasi dan juga media, jadinya dengan pokok pun kita berkomunikasi. Itu kan, pagi senyum dekat pokok, siram pokok kan, bagi salam dekat pokok, tu pun salah satu komunikasi. Dan lebih menarik lagi bila kita buat sama-sama dengan keluarga kan. Dia bukan apa, macam minggu lepas saya dapat sertai juga, alhamdulillah. Saya nampak Dr. Intan Farhana, alhamdulillah minggu lepas belum doktor lagi, minggu ni kita boleh panggil Dr. Intan Farhana berkongsi tentang tips pemakanan kan, sayur-sayuran ataupun buah-buahan untuk anak-anak. So mungkin hari ni saya boleh sambung sedikit hal-hal yang berkaitan dengan isu pemakanan kanak-kanak lah secara tidak langsung.
So saya nak tanya, bila orang komunikasi ni saya tak boleh nak bercakap secara langsung tanpa ada interaction. Jadi saya nak tanya tuan-tuan, puan-puan ni, tadi bilakah masanya? Hana, saya nampak Hana juga tu. Hana, bila kali terakhir ataupun berapa minit yang lalu Hana cium peluk mama tadi? Hana, boleh on video, boleh on apa ni, boleh on mic. Hai Hana. Bila Hana peluk mama? Selalu kan kiss mama. Cuba kiss sekarang. Kiss mama. Okay, so maksudnya salah satu lah kan, salah satu kiss mama. Tengok kiss betul-betul ke kiss olok-olok ni? Allah. Okay, so ini adalah salah satu komunikasi keluarga lah kan. Komunikasi ni kita bukannya bercakap, bersembang, marah-marah ataupun tegur-menegur semata-mata, tetapi tindakan-tindakan kita, perbuatan-perbuatan kita adalah salah satu reaksi komunikasi itu sendiri. Okay? Ataupun kalau melibatkan bersemuka, berhadapan dengan aktiviti bercakap dan juga tindakan, dia dah jadi lebih kepada interaksi lah kan, insyaAllah. Okay. So bila bercakap tentang interaksi bersama dengan keluarga ni kan, bila agaknya, mungkin puan-puan, tuan-tuan boleh komen lah sama-sama, kita nak tengok meriah tak komen chat, ruangan chat kita ni. Okay. Bila masa yang selalunya paling sesuai untuk kita berkomunikasi, berinteraksi dengan anak-anak, masa bila? Cuba nak tengok dekat ruangan chat. Masa bila yang paling sesuai? Adakah masa kita berada di meja makan? Ataupun semasa kita berada sambil-sambil tengok TV? Ada tak yang nak bagi respon dekat chat? Saya tak nampak lagi. Waalaikumsalam, selamat petang juga. Okey, start bangun tidur, nak makan, kita akan terus berinteraksi. Anak bangun tidur, kita raikan, kita kejut, betul tu, pillow talk. Wow, ini pasangan suami isteri buat pillow talk memang bagus kan. Selepas solat berjemaah, ya, antara waktu yang baik. Selepas solat, masa lapang, buat aktiviti bersama-sama dengan anak-anak. Masa santai tengok TV, betul? Masa tu lah kita pun boleh selit-selit nasihat kan. Boleh selit-selit tanya kerja sekolah dah siap ke belum, betul? Ya, terima kasih Puan Fatihah buat aktiviti bersama-sama. Apa agaknya aktiviti tu? Dalam kereta, ya. Bagaimana dalam kereta, SOP kita jaga juga PKP ni, boleh 2 orang, 3 orang saja. Tetapi betul antara masa yang paling baik untuk kita berinteraksi dengan anak-anak kita adalah semasa kita berada dalam kenderaan. Kita boleh dating dengan anak-anak. Contohnya waktu PKP ni, kita boleh bawa anak seorang je kan. Kalau contohnya pergi kedai. Tapi sampai kedai dia tak boleh turun pun. Mak dia saja boleh turun. So itu antara waktu yang terbaik untuk anak kita pun ada me time dengan kita. Sebab kadang-kadang lepas waktu solat, semasa waktu makan, masa kita adalah dengan anak-anak yang lain. Tetapi kalau kita keluar berdua, kan dalam kereta, itulah masa juga kita nak boleh korek-korek, ada masalah ke, ada isu ke, ada cabaran ke, itu adalah antara yang terbaik juga. Ya, selepas solat, sebelum mula belajar kan, sambil-sambil kita siapkan persediaan PDPR anak-anak, sambil-sambil kita boleh berinteraksi dengan mereka. Alhamdulillah, terima kasih sebab banyak respon dekat sini menunjukkan kita masih aktif, bukan sambil baring-baring ni petang-petang kan, tapi memang mendengarnya dengan baik. Alhamdulillah. Kalau tiba-tiba suara saya tak jelas ke apa, boleh respon juga ya. Okey. Bila sebut tentang interaksi bersemuka, okay, ada tak anak sekarang ni, alhamdulillah lah, saya yakin ramai dalam kalangan kita yang berada dalam satu keluarga yang besar. Maksudnya kalau sebelum ni anak-anak dekat asrama, anak-anak dekat mana, kadang-kadang anak dah besar, macam saya pun anak-anak alhamdulillah 2 orang dah besar dah. Sebelum ni duduk asrama, sekarang ni duduk sama-sama kat rumah. Dekat rumah kita ni sekarang ni, rumah kita ni lah universiti, ada 2 universiti kat rumah saya misalnya kan. Contohnya saya universiti UPM, anak saya belajar kat Queen's Matric. Okay, 2 universiti dah duduk dalam ni. Kemudian dekat rumah ni juga ada
ada sekolah menengah. Seorang nombor 2 tu nak ambil SPM, insyaAllah calon SPM 2021 akan bawa ke tahun 2022 juga nampaknya. Kemudian yang nombor 3 tingkatan 2 dan yang bungsu tadi tu darjah 3. Jadi dekat rumah kita ni, dekat sinilah universiti, dekat sinilah sekolah menengah, dekat sinilah sekolah rendah. Kalau ada lagi yang sekolah tadika, Hana tadika ke dah masuk sekolah rendah Hana? Dekat sinilah juga tadika. Jadi sebenarnya kita mempunyai aktiviti yang pelbagai dengan peranan kita yang pelbagai dalam rumah. Belum masuk suami kita, contohnya suami ataupun isteri, ataupun lebih besar lagi kalau kita tinggal bersama ibu ayah, okay? Ataupun adik-beradik yang lain. So alhamdulillah, okay? Ini adalah masa ataupun interaksi yang sesuai dengan anak-anak kita. Okay. Sebelum saya nak bincang lanjut, saya nak sharekan pengenalan bagaimana kami berkebun melalui satu video ini. Petang-petang ni tak boleh cakap banyak juga ni. Kita share juga video. Saya kongsikan video ini adalah daripada siaran wanita hari ini ya. Okey, baik. Sekarang ni kita akan bersama dengan seorang lagi tetamu kita melalui panggilan video, iaitu Puan Rahmatunisa ataupun lebih mesra dipanggil Puan Nisa, yang antara aktiviti yang dilakukan adalah aktiviti berkebun. Betul. Sudah pun terhubung di talian sekarang kita bersama dengan Puan Nisa yang merupakan pensyarah Kolej Universiti Islam antarabangsa Selangor. Assalamualaikum Puan Nisa. Selamat tengah hari Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat tengah hari. Sejuk mata memandang pokok-pokok dekat belakang tu. Ni dah masak tengah hari ke belum ni? Hari ni masak tengah hari minta anak dara tolong. Untung anak dara. Okey, baik Puan Nisa. Kalau kita lihat dekat belakang tu memang dah banyak pokok hijau-hijau je kat belakang tu. Jadi nak tahu sejak bila Puan Nisa mula berkebun ataupun mula minat dalam aktiviti berkebun ni? Okey, sebenarnya aktiviti berkebun ni kami mulakan pada lebih kurang sebulan selepas daripada fasa PKP yang pertama. Sebab pada ketika itu suami dia kerja selang 1 hari kan. Dia tengok dia pun dah tak tentu nak buat apa selain daripada buat tolong kerja rumah. Jadi dekat situlah bermulanya minat dan kemudian mula membelilah set hidroponik sebenarnya. Wow, kalau kita tengok kan memang gebu-gebu betul tumbuhan yang ditanam oleh Puan Nisa ni memang seronok. Tengok tu pokok cili ke apa tu? Ada pokok cili, pokok kobis, pokok sawi. Selain daripada yang dah sedia ada sebenarnya adalah pokok kunyit, pokok kari, itu yang lebih awal lah kami tanam sebenarnya. Tapi saya kira untuk Puan Nisa sendiri, minat untuk menanam ni bukanlah lahir sewaktu tempoh PKP ni sahaja, betul tak? Mungkin daripada dulu lagi dah suka menanam. Dan orang kata untuk menanam ni kan memerlukan tangan hijau. Betul. Tangan yang orang kata sejuk je bila tanam tu dia tumbuh dan dia jadi. Dan mungkin Puan Nisa boleh kongsikan juga, adakah aktiviti ini juga turut dikongsi bersama dengan anak-anak Puan Nisa? Ya, sebenarnya suami lah yang paling banyak mengusahakannya. Saya pun tolong support, okay? Kemudian tolong tengok-tengok. Dan kami libatkan anak sekali, ada 2 orang anak lelaki terutamanya. Muhammad Darwish 9 tahun dan Muhammad Nufail 14 tahun. Jadi anak-anak ni kami galakkan untuk lihat macam mana proses menyemai daripada awal kan. Proses semai biji benih sehinggalah bila dia dah membesar, kita minta bantuan anak-anak untuk siram pokok, tolong tengok kalau ada serangga ke dan sebagainya. Alhamdulillah mereka berminat. Dan apa yang Puan Nisa kongsi ni kan, Sugi, sebenarnya saya terimbau pula waktu zaman saya kecil-kecil dulu. Sebab mak saya pun sama seperti Puan Nisa, suka bercucuk tanam. Secara tak langsung anak-anak ni pun turut terikut. Jadi awak pembantulah. Membantulah juga. Kadang-kadang tu bantu tengok je. Okey, tapi Puan Nisa memang bagus. Saya dengar Puan Nisa berkata yang anak-anak pun turut terlibat daripada awal sehinggalah menyemai dan sebagainya kan. Dan sekarang ni pun anak dara tengah masak di dapur.
Mungkin Puan Nisa boleh kongsikan lah, penonton nak tahu juga antara tanaman yang ditanam tu ada tak yang digunakan untuk masak sendiri ya? Ya, kebanyakannya tanaman yang kita tanam ni memang tujuan asalnya memang untuk bekalan kita di rumah lah. Okey. Sebab bila masuk fasa PKP hari tu kan, kita pun dah macam agak malas nak keluar. Jadi kita tak dapat bekalan sayur yang segar. Okay? Dan hari-hari macam saya dan suami, anak-anak memang kita wajib mesti ada sayur. Jadi kita nak pastikan bahawa bekalan sayur itu ada. Okay? Jadi sayur yang memang kami tanam ni adalah untuk dimakan. Untuk kami makan. Alhamdulillah sekarang ni dah batch yang ke-6 kami tanam. Contohnya cili kan. Wajiblah kita nak buat tumis-tumis tu kena ada cili. Kemudian sawi, bayam, sawi. Kan. Pokok kari memang dah sedia ada. Jadi Alhamdulillah bila kita ada tanaman-tanaman ni kita dah tak risau. Bekalan sayur kita dekat rumah tu terputus. Dan jadi banyaklah sebenarnya sekarang ni pun sedang segar pokok-pokok kobis, ada 20 pasu pokok kobis. Kemudian ada pokok yang lain, ada daun pudina untuk kita minum teh pagi-pagi ataupun sebelah petang kan. Semuanya adalah untuk keperluan harian. Memang untuk setiap hari main petik saja. Wah, best betul lah. Boleh hantar pokok kobis dan pudina ke Seri Pentas ke? Boleh, nanti insyaAllah kita hantar 2 bakul lagi. Wow. Dan saya kira kan Puan, ada tak macam jiran-jiran tetangga Puan yang macam, Nisa, aku nak minta sikit kau punya cili tu boleh ke tak? Ada tak orang kata interaksi sedemikian dari jiran? Ya, ini satu yang sangat sebenarnya di sebalik kita tanam pokok ni bukannya untuk tujuan ataupun untuk keperluan kita sahaja, tetapi dia adalah untuk keperluan bersama. Memang di peringkat awal tu kan, batch yang kedua, ketiga tu kami mulalah sedekah dekat jiran tetangga. Berilah dekat jiran depan belakang kan, ada juga kawan-kawan pejabat. Dan bila saya mula promosikan melalui Facebook, kadang-kadang bukan promosikan sangat tapi nak tunjuk apa aktiviti kita kan, yang mungkin boleh memberikan inspirasi kepada rakan-rakan lain. So akhirnya memang mendapat permintaan daripada rakan-rakan di pejabat. Sekarang ni tengah tanam salad. So mereka dah booking dah. Okey, nak salad nanti kena bagi tahu awal-awal kan. Pokok kobis tu pun mereka nampak dah besar-besar, dah geram. Dia tengok ada yang dah mula booking. Geram tengok Okey, saya pun dah booking tau Puan Nisa. Okey. Dan mungkin Puan untuk Yana, satu untuk Suci kan. Okey, terima kasih. Baik Puan Nisa, mungkin boleh kongsikan jugalah. Mungkin ramai yang berpendapat kan bila nak mula berkebun ni mungkin saya perlukan ruang yang luas. Tapi sebenarnya tidak. Kita boleh sahaja tanam mungkin pokok kari ke cili dalam pasu-pasu yang kecil, dan apa yang penting adalah perlibatan kita dalam menjaga pokok tu dan sekaligus memberi manfaat. Mungkin macam Puan Nisa sendirilah lepas dah tanam dah banyak orang kata tanaman ya, mula rasa bersyukur dan di waktu PKP ni malas nak keluar, dekat rumah dah ada sayur petik sendiri kan, petik saja. Mungkin Puan Nisa boleh berikan sedikit orang kata nasihatlah bagi mereka yang berpendapat saya nak berkebun tapi saya tak ada ruang yang cukup di rumah. Sebenarnya tak perlukan ruang yang besar sebab rumah saya ni memang langsung tak ada tanah. Dekat bahagian depan dah untuk parking kereta kan, kawasan parking kereta memang dah tak ada tanah. Kemudian dekat belakang rumah tu pun yang berkeluasan lebih kurang 4 kaki macam tu pun dah tak ada tanah. Jadi apa kami buat sebenarnya, itulah kita sediakan pasu-pasu kecil, bermula dengan pasu-pasu kecil, beli polybag, beli tanah sikit dan kemudian barulah kita mulakan bila dah faham cara proses dia nak tanam macam mana kan, macam mana berapa tempoh lama satu-satu pokok tu boleh kita dapatkan hasil dan sebagainya. Kita mula kembangkan sikitlah dengan beli set hidroponik ni. Jadi kalau yang dekat bahagian depan ni sebenarnya dia hampir dari segi keluasan yang kat belakang saya ni lebih kurang satu parking kereta je. Jadi masih ada lagi ruang. Satu sebelah ni untuk parking kereta, sebelah di tempat saya sedang bersiaran ni masih lagi ada ruang untuk anak-anak bermain. Boleh keluar masuk rumah dengan selamat. Jadi insyaAllah dia tidak perlukan ruang yang besar. Baik. Dan saya tertarik tadi ada anak Puan yang ngintai di belakang. Mungkin saya kira aktiviti berkebun ni juga dapat mengeratkan lagi hubungan antara ibu dan juga anak-anak, keluarga lah
senang cerita kan. Betul. Baik. Puan Nisa, terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian Puan Nisa tadi. Harap-harapnya lepas ni kita pun boleh bercocok tanam agaknya lepas ni Sugi ya. Saya tak ada jaminan tapi boleh. Okey, macam mana tengok tadi? Dapat dengar dengan jelas tak video tadi? Dapat gambaran lah. Tapi Dapat gambaran. Kalau tengok memang rumah saya tak besar pun. Okey, memang tak besar. Tapi itulah dekat situlah kami menanam di kawasan hadapan rumah dan juga di belakang rumah. Okey, baik. Sebelum saya masuk lebih banyak lagi tentang pokok, saya nak masuk tips komunikasi, interaksi dengan anak-anak. Okey, selain daripada kita berkebun, macam mana kita nak kenal pasti potensi anak-anak. Sebabnya kan, bila kita PKP ni dah setahun dah kan. Dah setahun, lepas tu PDPR akan bersambung lagi sehingga bulan Julai dimaklumkan, dan wallahualam mungkin insyaAllah kita harap semoga cepat berlalu dan kita boleh dapat melaksanakan aktiviti anak-anak kat sekolah dengan lebih baik. Sebenarnya kan lebih seronok sebenarnya kalau berada dekat sekolah. Anak-anak pun lebih seronok dekat sekolah. Yang kami pun kalau mak-mak ni pun kita ada aktiviti keluar, hantar anak sekolah, balik sekolah dan sebagainya. So saya nak kongsi dulu apakah antara tips untuk elakkan anak-anak kita ni bosan semasa musim PKP. Okay? Yang pertamanya kita lihat, satu, kita memang dah ada jadual dah. Anak-anak kita dah ada jadual sekolah kan. Kalau dia sesi pagi, jadual dia mungkin bermula daripada pukul 8.30, 9 macam tu sehinggalah pukul 1 tengah hari. Kalau anak sekolah rendah, dia ada 2 sesi pula kan. Ada sekolah agama dan juga sekolah agama. Dan kalau anak-anak dekat universiti pula, masa dia, jadual dia mungkin bermula daripada pagi sehinggalah petang. Ada juga sebahagiannya yang sampai malam kan. Jadi memang kita aktiviti itu berlangsung secara berterusan. Okey, untuk nak kenal pasti hobi. Okey, cuba kita kenal pasti apakah hobi, apakah minat anak-anak kita ni. Sesuai tak dengan umur mereka. Okey, selain daripada kalau contohlah dah habis dah sesi persekolahan, dah habis dah kerja sekolah, sebenarnya apa yang anak-anak kita minat? Dan macam mana kita boleh kenal pasti sama apa aktiviti dan juga hobi yang anak-anak kita minat ni sebenarnya, dia adalah sangat bergantung kepada bagaimana kita melihat mereka. Bagaimana kita melihat mereka. Okey, contohnya lah kalau macam anak saya tadi saya katakan saya ada 4 orang anak. Okey, anak saya yang sulung matrik. Okey, apa hobi dia? Kalau tak ada nampak hobi pun apa yang dia boleh buat. Contohnya lah kalau Kak Long ni dia boleh masak. Kan? Dia boleh masak lauk sikit, 1-2 jenis lauk pun dah okey dah. Kemudian mungkin juga dia suka anak saya dah mula terlibat dengan sedikit aktiviti berjualan kan contohnya. So kita nampak dekat situ. So bila kata aktiviti berjualan untuk anak-anak yang masih di peringkat pengajian, kita tahu dia tak ada modal pun. Jadi kita mungkin boleh sokong mereka dengan modal, dengan memberikan modal. Baju baru, ni yang kena pasal dengan berikan modal. Okay, dan kemudian kita boleh berbincang, okay, tunjukkan juga strategi bagaimanakah untuk mendapatkan ataupun membuat promosi jualan, okay, apa produk yang sesuai untuk pasar. Kalau kata dia remaja, kawan-kawan kontak lebih ramai kepada kawan-kawan. So apa yang kawan-kawan suka? Okay? So kita boleh sokong, kenal pasti dahulu apakah minat mereka. Kalau yang nombor 2, anak saya suka buat cheese tart, dia boleh baking kan. Dia boleh buat cheese tart, boleh buat beberapa jenis kuih lain yang remaja suka lah. Dan dia dah mula berjualan, promosikan di Instagram, okay? Dan kemudian promosikan, saya pun tolong bantu promosikan. Okay? Kita mulakan dengan kenal pasti apa minat mereka. Dan sebenarnya minat ini juga kalau kita nampak, kemudian kita perlu sahkan lah betul ke dia minat kan, nak buat betul-betul tak.
Kalau nak buat betul-betul, kita boleh berikan modal kan, misalnya boleh tolong berikan peralatan. So alhamdulillah sekarang ni peralatan, modal, semua dah orang kata balik modal, kan. Jadi dia dah boleh buat kira-kira berapa masuk, berapa keluar dengan baik. Ni nak tanya ni macam mana kena Saya mute semua orang dulu ya. Okay, silakan on balik. Nisa on balik Nisa. Unmute Nisa. Okey, baik. Tak apa, nanti kalau ada sesi soal jawab kita kita akan ada sesi tersebut. Okey, kemudian kena pasti bila kata anak-anak lelaki dengan anak perempuan ni, mereka mempunyai minat yang berbeza. Okey, minat yang berbeza dan kita lihat bagaimana minat tersebut bersesuaian ataupun tidak dengan umur mereka, bagaimana minat tersebut boleh memberi manfaat ataupun tidak kepada mereka. Sebab kadang-kadang kalau contohnya anak lelaki suka main game. Okay. Saya pun dah tak boleh nak, kalau contohlah kan, saya pun tak boleh nak kata tak boleh dah sebab dah setahun dah. Kan? So adalah masa-masa tertentu yang dia main game dengan kawan-kawan dia. So kesalahan macam saya akan buat jadual lah. Pukul berapa boleh main game dengan kawan-kawan secara online. Okay, kalau contoh malam lepas isyak pukul 9 sampai pukul 10. Ataupun abang dia pukul 10 sampai pukul 11 malam. Okay. Tapi main game ni pun kita kena perhatikan apa yang sebenarnya game itu memberikan manfaat ataupun tidak. Ataupun mereka suka main bola sepak, main badminton. Sekarang ni sebab PKP, total PKP pula, boleh main tapi dekat kawasan pagar rumah saja. Kan? Boleh, masih boleh lagi. Kita boleh galakkan mereka supaya mereka tidaklah duduk terperap di dalam rumah saja ya, dengan merasa bosan. Okay? Dan kalau kata dalam antara kita mengenal pasti minat mereka, apa yang mereka suka buat dan sebagainya ni, cuba kita masukkan pula diri kita dalam game tersebut. Dalam game tersebut. Okay? Contohnya lah, ada masa yang kita ambil waktu yang luang, gunakan sepenuhnya. Misalnya kalau saya suka main congkak. Okay? Main congkak dengan anak-anak. Main dam haji ke ataupun main apa lagi. Ada 2-3 game yang saya sebagai seorang ibu ataupun ayah dia boleh main sekali. Okay? So bila kita dalam fasa jadual bermain ini, masih lagi kita boleh sambil bersembang. Masih lagi kita tunjukkan, sebab main congkak ni pun ada strategi dia sebenarnya kan. Bagaimana kepantasan mata kita melihat, bagaimana kepantasan kita membuat anggaran biji-biji congkak tu boleh masuk ke lubang yang mana supaya kita tak stop di lubang yang kosong misalnya, contohnya kan. So cuba ambil masa, ambil waktu yang terluang, okay, termasuklah kalau contohnya sambil kita masak. Anak perempuan, kita agihkan tugas memasak. Okay. Sambil memasak, kita juga boleh berinteraksi dengan mereka. Contohnya apa? Kalau ibu-ibu dia tahulah kan, kalau potong bawang ni tak semua potong bawang, potong bulat. Tengok jenis masakan kan. Kalau potong bawang untuk masak gulai, goreng kentang, potongan kentang tu macam mana? Okay. So secara tidak langsung sebenarnya, walaupun dia sedang memasak di dapur, tetapi kita sedang menunjuk ajar secara tidak langsung bagaimana sebenarnya cara ini semua ada sebab dia. Okay. Untuk satu dari segi presentation cantik kan, yang kedua dari segi kesesuaian, yang ketiga mungkin dari segi memudahkan kita masak. Macam contohnya buat laksa. Viral sebelum ni kan laksa Johor dengan laksa Utara Saya orang Johor, suami saya orang Kedah. So nak makan laksa mana? Kami makan semua laksa lah kan. Cuma mak dia terror lebih dekat laksa Johor lah. Laksa Utara tak pandai, so kena beli. Contoh laksa Penang ke, laksa Kedah ke, anak-anak orang Selangor pula kan. Nak makan sama macam-macam lah kan. Jadi sebenarnya daripada situ sebenarnya kita nampak kenapa nama lebih kurang sama tetapi presentation dia berbeza kan. Mangkuk, cara persembahan mangkuk laksa tu pun berbeza. Sambal belacan dia pun potong, sambal belacan beza.
kuah dia dah tentu-tentu lagi berbeza. Jadi dekat sini sebenarnya antara yang saya rasa santai-santai lah aktiviti-aktiviti harian kita, aktiviti-aktiviti rutin yang kita boleh jadikan dia sebagai sesuatu yang tidak membosankan. Tidaklah straight, okey hari ni masak gulai, macam mana cara? Tengok YouTube. Kan? Tak boleh lah macam tu. Nanti bila rasa pula, alamak rasa tak kena, macam mana pula jadi tak sedap macam ni kan. So kita ada bertolak ansur dari situ, mungkin secara tidak langsung. Okay? Anissa, ya. Ada handphone ke sebelah tu pun ataupun laptop, mungkin jauhkan sikit ke? Ada dicek kata gangguan bergema sikit. Okey, rasanya dah tak ada dah ni. Tak ada. Sebab saya dah mute semua orang dah. Okey. Tadi dah hilang sekejap. Dah. Ada balik. Dah. Okey. So itu antara tipsnya lah bagaimana kita mengenal pasti. Masih ada ni kan? Masih ada. Tak ada dah. Sebelah ni tak ada apa-apa dah. Tak boleh apa, okey lah. Ada bunyi bergema lagi. Kita boleh kot, tak ada masalah. Teruskanlah. Okey. Skill pula ya. Anak-anak kita ni sebenarnya ada juga yang skill dia lebih hebat daripada kita. Sebab macam saya umur dah 47 dah. Umur 47 nak kodek-kodek teknologi ni kurang sikit. Walaupun katanya tadi cikgu media kan. Tapi dulu zaman saya belajar nak buat editing pun guna mesin yang sebesar-besar alam tu nak buat editing. Kan dia panggil apa, deck to deck machine kan. Tapi sekarang ni anak-anak kita boleh menguasai teknologi dengan hanya handphone saja. Dengan handphone mereka boleh kita kenal pasti, macam contohnya anak saya dia boleh buat editing. Okay? Dia minat yang nombor 1 dengan nombor 2 dia boleh buat editing. Okay? Tapi dia tak suka interframe. Kan. Yang suka interframe siapa? Yang bungsu tadi. Yang bungsu suka interframe kan. Jadi kita boleh gabung jalinkan 4 orang anak ni tadi. Macam contohnya untuk saya bersiaran hari ni, saya memerlukan bantuan 4 orang anak dan seorang suami. Suami kena seorang je. Masya Allah. Bergabung semua untuk dapatkan video selepas ini nanti kita kongsikan. Pastikan jangan ke mana-mana. Lepas ni kita akan lepas ni ada video lagi. Jadi kita bila ada tak kita ke kebun. Nisa, boleh tak bawa kami ke kebun? Boleh. Nak bawa sekarang ke? Kejap lagi Tak apalah. Sebab kat video sebenarnya itulah dia pun kebun kami tu. Okey, sekarang saya nak tunjukkan Nisa, maaf Nisa, cuba off kipas tu. Off kipas belakang tu. Kipas. Okey, teruskan. Okey. So itu antara tips lah yang sikit yang saya boleh kongsi untuk bagaimana kita cuba elakkan anak-anak kita, dan kita sendiri sebenarnya kalau anak-anak kita bosan, kita pun ikut bosan. Kalau anak-anak kita meragam, kita pun rasa mood kita pun dah kurang baik kan. Jadi itu antara yang saya mungkin boleh kongsikan. Okay. So selepas ni saya nak kongsikan satu lagi segmen yang telah pun disiapkan dalam buletin didik pula. Nak melihat bagaimana anak saya menyemai biji benih. Okey, sebahagiannya nanti saya akan tunjukkan juga demo ni, insya-Allah. Sambil-sambil tu kalau ada soalan boleh tulis kat ruangan chat ya. Pembelajaran di sekolah dipraktikkan menerusi aktiviti menanam sayur-sayuran di rumah. Hasilnya lebih 20 jenis sayuran organik berjaya disemai oleh si cilik. Kubis, daun kunyit, daun kesum, daun limau, pandan semuanya mudah didapati, hanya perlu dipetik dari halaman rumah. Halaman rumah Muhammad Isa Senawi dan isteri Rahmatunisah Sailin tidak pernah putus dengan tumbuhan sayur-sayuran segar. Lazimnya tanaman salad dan sawi antara yang menjadi perhatian pembeli yang rata-ratanya terdiri daripada jiran sekeliling rumah. Bermula sekadar mengisi waktu terluang ketika PKP tahun lalu, minat pasangan ini terhadap penanaman sayur-sayuran kian berkembang. Aktiviti itu turut disertai 2 anak lelaki mereka, Muhammad Nufail 14 dan Muhammad Darwisi 9 tahun. Yang mana paling awak suka sekali tanaman?
Yang raga dia besar tapi dia macam kobis tu. Oh, okey. Kenapa awak suka jaga kobis tu? Sebab dia besar. Oh, sebab dia besar. Lepas tu boleh jual ke? Boleh. Boleh dapat duit ke? Dapatlah. Okey. So macam mana awak belajar cara-cara nak jaga pokok kobis tu? Adalah buka buku sikit pasal nak menanam ni. Bolehlah. Pandailah sikit. Lepas tu ayah tolong ajar. Bagi si ibu pula, anak-anak perlu didedahkan dengan pembelajaran secara praktikal selain teori yang dipelajari mereka di sekolah. Daripada situ kita bawa kepada yang lebih banyak lagi dengan semayan pokok sawi, semayan tomato dan lain-lain. Jadi dia boleh nampak daripada proses awal menyemai, bila mereka sendiri siram, letak di tempat panas dan kemudian pindahkan di tempat hidroponik tu. Jadi mereka nampak proses tu daripada awal sehingga akhir, sehingga memetik sebenarnya. Aktiviti yang dilakukan secara bersama setiap hari ini bukan sahaja mengeratkan hubungan kekeluargaan, malah menambah pengetahuan anak-anak mengenai penjagaan tanaman. Untuk sekat baja kita kena guna alat ni. Jadi kena tengok berdasarkan pokok tu kesesuaian dia berapa meter dia. Selalu berapa? Selalunya 2,500. Tak susah pun, kena rajin tengok pokok, kena tengok bawah daun tu ada ulat sikit-sikit. Kalau ada, buang, letak ubat. Secara tidak langsung, ia dapat meningkatkan disiplin diri anak-anak kerana tanaman berkenaan memerlukan penjagaan rapi. Sebab yang ni dah, yang ni yang paling besar, yang ni yang paling padat. So dah boleh masak dah ni? Dah. Mama dah boleh goreng dah ni? Boleh. Boleh. So yang ni tak boleh Yang ni boleh, tapi yang ni lagi afdol. Okey. So kita akan ambil pokok kobis untuk masak hari ini. Tidak mahu terlalu memikirkan soal jualan, aktiviti bercucuk tanam bukan sahaja memudahkan keluarga ini mendapatkan sayuran segar dan selamat untuk dimakan. Ia juga hobi yang bermanfaat untuk seisi keluarga. Besarnya kobis, ya ampun. Boleh makan seminggu. Kobis tu boleh dapat 3 kilo. Allahu Akbar. Tapi nak menjaganya 6 bulan. Dia antara kobis yang paling lama. Antara 4 hingga 6 bulan. Yang lain-lain tu alhamdulillah dia ambil masa. Kalau kata contoh sawi kan. Sawi, kemudian kangkung, salad, dia ambil masa dalam 35 hari. Kita dah boleh menuai dah. Okay. So itulah juga contohnya kan macam anak-anak kita sendiri, saya sendiri dulu kita bereksperimen tanam apa? Tanam pokok toge kan. Mula-mula kita tanam toge, tengok macam mana toge itu membesar. Kemudian ada eksperimen kalau toge letak dekat tempat gelap macam mana, kalau toge letak dekat tempat yang bercahaya macam mana, sebab pembesaran dia akan jadi berbeza. Okay. So proses ini sebenarnya bila kita kembangkan kepada anak-anak buat sendiri dekat rumah, dia nampak secara keseluruhan daripada proses memilih apa bahan-bahan yang diperlukan kepadalah proses menyemai, jaga dan kemudian nampak sendiri mak dia petik kemudian goreng. Dekat situ masa tak nak makan kami pun mulalah psycho balik kan. Kesianan Mila tadi kan yang Awish siram pokok sawi tu, yang Awish siram pokok kobis tu takkan tak nak makan. Mama siram, mama goreng kan. Ayah yang tanam takkan tak nak makan. Jadi dekat situ sebenarnya membantu untuk kita meyakinkan anak-anak. Dia bukan yang kecil tu je, yang kakak-kakak tu pun susah juga nak makan sayur. So, membantu meyakinkan anak-anak supaya makan sayur. Okay? Nisa, ada soalan ni, boleh tanya ya? Boleh. Ya, apa tu? Saya nak tanya kalau macam saya anak seorang 5 tahun, 2 tahun, macam mana nak tahu minat anak-anak? Sebab sepanjang PKP saya buat aktiviti dengan anak-anak, mereka join je tanpa tolak atau tak nak buat. Dia nak divert supaya anak dia minat pada berkebun ni. Okey. Dia rahsia. Anak-anak umur 2 tahun, 5 tahun mungkin dia belum menunjukkan sangatlah apa yang mereka minat. Tetapi kita boleh pupuk melalui kadang-kadang kan kita mak ayah kita ada satu harapan kepada mereka. Kan?
harapan yang kita jangkakan, contohlah ini kalau anak besok jadi doktor seronok juga, ataupun besok kalau anak kita jadi cikgu pun bagus juga kan. Cuba kalau anak umur 2 tahun, 5 tahun, cuba berikan mereka ataupun galakkan mereka kepada perkara-perkara yang mendekatkan kepada profession tersebut. Contohnya lah, kalau contohnya kalau kata suka dia doktor kan ada peralatan doktor apa ni, teleskop lah, apa jarum suntikan ke kan, tapi yang mainan tu ni bila kita berikan kepada mereka, adakah mereka berminat? Kadang-kadang anak-anak ni dia akan menunjukkan daripada situ, dia dah mula menunjukkan kalau dia minat dia akan main, kalau tak minat mungkin dia tak suka, ataupun dengan buku, dengan pensel, adakah mereka berminat? Dan buka TV, rancangan-rancangan yang ada kaitan. Walaupun cerita kartun, dia tak semestinya yang ilmiah, yang cerita yang apa macam cerita orang dewasa nak tengok bab-bab kesihatan, tidak. Okay? Tetapi kat situ kita sebenarnya boleh cubalah di peringkat awal mengenal pasti apa sebenarnya minat anak-anak. Kalau lelaki kan contohnya kita suakan mereka ataupun kita berikan buku komik. Kalau macam anak saya tu dia suka sangat komik. Nombor yang bungsu tu. Masa mula-mula memang kita tak berapa gemar kenapa nak suka komik ni, dan dia sebenarnya membantu baca komik ni membantu seawal umur 4 tahun dia dah boleh baca dengan lancar sebab baca komik. So tak apalah, maksudnya ada perkara lain yang akan membantu dia lebih-lebih lagi nanti, insyaAllah. Ada soalan lain Umi sebelum saya teruskan? Maknanya kalau saya nak cadangkan, mungkin kat Taska, siapa pengusaha Taska ni dia kena mulakan dululah. Tanam yang dalam pasu ke, tanam toge ke, tanam bawang, tanam daun sop. Mungkin itu yang kami boleh buat kot, sekadar yang mana yang ringan-ringan yang boleh buat kat rumah kan. Dekat depan saya ni Umi, okey sekejap saya tunjuk, saya angkat sikit. Allah Akbar. Ada 3 pasu. Nampak tak? 1, 2, 3. Yang pas dekat hujung ni ada botol ada botol balang air. Ini set paling ringkas untuk kita membuat mulakan kat rumah ataupun dekat Taska. Boleh buat kat Taska ni sebab dia tak perlu ada sistem pengairan sangat sebab dia dah ada dekat balang ni. Yang ini set ni lebih kurang dalam RM70 sampai RM100. So kita mana nak beli tu? Yang ini dia kena rajin tengok-tengok kat Shopee, kat Lazada. Boleh buat dekat Taska pun boleh, insya-Allah. Itulah memang nak kena, sekarang kita tak buka Taska kita kan. Nanti memang kena hidupkanlah, sebab kalau nak buat dimula di rumah, kenalah kami mulakan dulu sebab anak-anak lebih masa kat Taska kan, kat tadika kan. Kita buat Taska kat rumah lah kan. Kalau anak-anak yang masih di tahap Taska tu, boleh cuba tanam 1-2 pokok dulu. Dan yang terkini, sebab tadi saya kata anak saya yang nombor 2 tu buat cheese tart kan. Cheese tart salah satu topping dia letak strawberry. So ayah dia cuba tanam strawberry. Jadi alhamdulillah menjadi. Ada yang dah berbuah dah kat luar tu. Ada dalam 10 ke 15 pasu. Dengan hidroponik boleh tanam strawberry juga. Tak payah dah kita nak beli Cameron kan. Kalau tak juga nak beli sayur yang segar-segar cantik-cantik nak beli Cameron. Sekarang tak jadi Cameron lah. Datang rumah saya boleh. InsyaAllah. Nisa, ada soalan ni Umi nak jawab boleh? Boleh silakan. Dia kata macam mana nak ajar anak dekat sedang sekarang PDPR kan. Jadi apa yang kami cadangkan pada pengusaha Taska lah, bekalkan kit tu, bekalkan bahan-bahan biji sawi ke biji apa tu pada ibu bapa, dan mereka boleh buat kat rumah dan dia tunjukkan dengan cikgu lah. Sebab tu saya ajak ibu bapa join. Tak apa, ibu bapa yang tak dapat join hari ni tak apa, kita akan insya-Allah kita akan jadikan rakaman ni dalam YouTube dan nanti kita boleh tunjukkan pada bapa lah. Nisa kena ajar kami bagaimana sehingga boleh berjaya menanam. Okay, so next video inilah yang saya nak tunjukkan bagaimana cara untuk menyemai biji benih. Okay. Sazani tolong. Maaf ada yang terkeluar lain pula.
Okey, boleh tu. Okey, yang ini adalah langkah-langkah untuk penyamaian biji benih secara hidroponik ya. Ini antara peralatan, bahan-bahan yang diperlukan lah. Tu bekas-bekas kecil tu untuk dia punya kita tanam, kita letakkan tanah. Okey. Siap ada baja AB dan yang tu kita panggil rock wool. Yang ini untuk sistem tadi dekat perairan, dekat sistem airan dia tu. Okey. So ni anak saya yang nombor 3, Nufail. Semalam ni tau, ambil video ni semalam. So nak tanam, alhamdulillah dah semai. Apa ni, pakcoy. Pakcoy dan juga tomato semalam. So apa perlu dibuat, masukkan tanah pitmoss tu ke dalam tray semaian. Dia nampak cantik kan, petak-petak kecil saja. Jangan tanam terus dekat pasu besar ya. Untuk biji benih kita tanam dekat petak-petak kecil ni. Kemudian kita keluarkan biji benih tu. Biji benih dan taburkan dekat setiap petak tu dalam 4 hingga 5 biji sahaja. Setiap petak kecil ni. Okay? Sebab kita tak nak dia berlumba, berlawan nak dapatkan air dan cahaya nanti. Okay? Dan sebenarnya untuk proses ni dia ambil masa dalam 3 hingga 5 hari. Sehingga biji benih tadi tu dia buka mata dia. Bukan buka mata dia. Dia bercambah lah. Okey, start sekejap. Itu siram air apa tu? Air biasa? Untuk permulaan siram air biasa saja. Spray ya, jangan siram saat lagi habis dia pergi ke tempat lain. Tak nanti. Spray macam tu, spray manja-manja je. Selepas kita dah tanam tadi, letakkan biji benih, kita spray manja-manja je. Okay, nak bagi lembab tanah tu. Nak bagi lembab tanah supaya biji benih nanti mudah keluar. Tutup dengan plastik tu, kawan dia, katupkan dia ataupun dengan plastik hitam. Kadang-kadang suami saya letak bawah sinki, tempat gelap. Sebab tempat gelap ni memudahkan dia untuk keluar biji benih. Okay. Okey, itu saja yang saya bilang ni. Okey, so saya nak tunjuk, itu je. Ada soalan tadi, masuk tadi berapa biji yang masuk? Dalam 4-5 biji saja. Jadi apa nama tanah yang kita nak beli ni? Pitmoss ataupun coco pit Coco pit pun boleh juga. Ini saya nak tunjuk yang semalam semai tu, dia dah keluar dah. Dia dah nampak tak? Dia dah tu dia. Oh nampak sikit. Malam nampak ini malam. Ya, semalam tu pun dalam pukul 10. So hari ni dia dah mula keluarkan mata dia. Mungkin dalam 2-3 hari lagi ni kita akan tutup, simpan dia elok-elok dekat tempat gelap. Nanti dia akan, tapi dalam masa yang sama bila kita simpan tu, setiap hari kita akan spray dia air. Okey, jangan simpan 5 hari baru nak tengok balik. Simpan setiap hari, pagilah buka dan spray sikit-sikit. Dan salah satu tips yang bagus sebenarnya, biji benih yang kita beli tu, okey, biji benih ni dia boleh lemau tau. Bila lemau dia tak hidup. So macam mana caranya? Simpan biji benih dalam satu bekas rapat, tutup dan kemudian simpan dalam peti ais. Sorry, sekali lagi simpan. Masukkan biji benih, Nana tolong ambil bekas kat peti ais. Ada orang tak sabar nak buat dah tu? Okey, boleh. Lepas ni petang-petang dia sesuai dah ni, petang dengan pagi kan kita boleh dah. Okey, beli biji benih, kalau contohlah kita dah beli biji benih hari ni, semalam dah beli juga, kemarin dah beli juga, menanamnya belum. So nak letak kat mana biji benih ni, sebenarnya kita kena simpan dalam peti ais supaya dia tak lemau biji benih tu. Oh, okey. So ada satu bekas lah, contohnya yang ni lah, kalau ni dalam bekas ni yang senang kita nak susun dekat peti ais tu kan, tak nak kacau kita punya sayur-sayur dan kan. So simpan dalam bekas ni dan kemudian masukkan dalam peti ais. So kat sini adalah banyaknya beberapa biji benih. Ucai pun ada, salad, macam-macam jenis salad ada. So simpan dia dalam peti ais. Bila kita nak gunakan, baru kita keluarkan dia. Mereka tak puas tadi ada soalan, apa nama tanah tu? Pitmoss ya? Pitmoss. Pitmoss dan juga ataupun coco pit. Coco pit atau pitmoss. Okey. Yeah.
Okey, jenis tanah yang apa ni, yang agak kasar-kasar sikit lah. Okey. Terus tak sabar ni. So dah boleh dah lah tu. Dah yang saya tunjuk tu dah boleh sangat dah lah tu. Boleh cuba dah. Mungkin apa ni, cari peralatan, cari bahan-bahan dia. Kalau gunakan polybag pun boleh kan. Polybag yang kecil-kecil tu. Kita mulakan dengan polybag. Tanam dekat polybag dulu dan kemudian nanti selepas 5 hari agak-agak dia besar ni, besar ibu jari pula. Jari kelingking kita ni, masa ni kita dah boleh pindahkan dia. Dah boleh pindahkan ke tapak yang sebenar lah. Kalau contohnya kita gunakan apa ni, hidroponik punya pasu ni, kita boleh, dan kemudian boleh labelkan untuk anak-anak kita tahu kan, kenal. Anak dara pun tak kenal ni kadang-kadang daun pandan yang mana, kari yang mana kan. Labelkan. Boleh labelkan supaya anak-anak kita juga secara tidak langsung apa nama label nak order tu? Misal apa nama label tu? Kita nak order nak Google je ni kat Shopee. Apa namanya ni? Dia cocok je kat sini. Nanti yang selebihnya nanti saya rasa saya akan berikan saya punya contact number suami saya kata, saya kata pesan kat suami kalau lepas ni kita jadi konsultan untuk apa ni, bercucuk tanam ni pun boleh kan. Boleh sangat. Sebenarnya dah ada rakan-rakan yang dah buat tapi lepas tu tak jadi, 2-3 orang kan. Kita pergi rumah dia dan tolong. Okey, begitu juga dengan taska. Beberapa taska dah ada yang minta quotation, cadangan macam mana nak buat nanti insya-Allah. Okey. So Umi dah pukul 4 dah ni Umi. Ada soalan lain tak? Nak tengok taman, nak tengok kebun. Okey. Nak tengok, saya ni orang visual, nak tengok sangat. Tak percaya juga ya, walaupun dah tunjuk video daripada WHR, dah tunjuk video daripada Bulletin Didik ni, tak percaya juga tu kebun saya. Tak percaya. Nak tengok rumah you sebesar itu boleh jadi. Boleh. Saya kira saja kan. Okey, susah tak apa? Susah ke nak bawa laptop tu? Boleh, tak ada masalah. Okey, anak saya akan tunjukkan. Pergi ke belakang dapur dulu. Okey. Boleh tak? Guna nama apa ya? Guna laptop. Yang Nurhani Sazwani tu. Sazwani. Tolong pinkan dia. Okey. Okey, Sazwani sekarang dia menuju ke dapur tu. Okey, so ni belakang rumah kami ada lebih kurang 4 kaki saja. 4 kaki saja kat belakang ni. Okey, Sazwani. Tak bergerak. Tunjukkan. Tak bergerak. Sekejap Sazwani tak nampak visual. Dia kaku. Bisa guna baja apa ya? Okey. Oh, ni belakang rumah. Okey, yang kat belakang ni sebenarnya adalah strawberry ya. Boleh nampak ke? Boleh. Ya ampun, tanam strawberry. Ya Allah, strawberry makan dengan coklat. Bergerak sikit ni pokok strawberry. Ada lebih kurang 15 pasu. Dekat belakang, nampak belakang rumah orang pula tu kan. Dekat bawah tu, Sazwani tolong tunjuk kat bawah tu. Dekat bawah tu lah ada pokok apa, aloe vera tadi, oregano, ada kunyit hitam, kunyit putih, kunyit kuning, apa lagi, benglai, daun kesum, semua ada kat belakang tu. Dan dekat belakang ni sebenarnya ruangan ni berkongsi dengan mesin basuh. Dekat situlah juga mesin basuh kami ni Masya Allah. Sikit je. Memang ruangan yang sedikit. Tetapi sebenarnya dekat kawasan rumah kami ni ada lebih 50 jenis pokok. Pokok-pokok herba, sayur, okey, dan pokok-pokok bunga juga sebahagiannya. Itu para-para dia. Okey, kejap lagi dia bawa pergi di depan pula. Mana kita kena buat para dia ni saya? Tak dengar dia. Sekejap tak dengar. Okey, menarik kan? Masya Allah.
4 kaki dah boleh tanam strawberry. Okey, kat bahagian depan. Sekarang ni untuk sayuran. Sayuran ni kami tak ada. Pokok sawi baru sawi dengan tomato tadi baru semai. Okey. So nampak tak yang tu sebenarnya DIY guna batang pipe saja. Pipe apa PVC. Batang pipe besar tu. Pipe PVC tu. Itu untuk apa? Untuk tanam sawi dan juga salad tu dekat situ lah. Tu nanti dekat situ sebenarnya ada lubang-lubang dia yang kita tanam kat dalam tu. Sazwan ni boleh tunjuk sikit tak dekat lubang ni. So sekarang ni kosong. Sekarang ni untuk yang sayuran bermusim ni kosong. Terakhir hati tu musim raya lah. Okey. Tak ada, memang tak ada Puan Rohana. Tangan hijau, tangan sejuk, tangan panas ni yang penting kita cocok. Tak cocok tak jadilah, dia sejuk macam mana pun tangan kita ni. Kita kan cuba. Dekat sini. Ni ruangan yang dekat parking tadi saya kata. Ruangan yang kat parking, tu dekat ni tadi semalam susun pasu-pasu untuk tanam, untuk pindahkan lah tadi kan yang daripada semayan. Okey. Dekat luar pagar lah tadi yang ada pula kobes dengan pokok kari. Ada ruang kecil je. Ni kat luar pagar. Ya Allah, seriously? Dekat luar pagar. Oh, kat luar pagar ni ada kobes. Oh, jealous. Tunjuk penuh sikit. Pokok kobes tu ada dalam 10 bakul. Sebab tanah tak ada kan? Kita kena masukkan dalam bakul tu lah. Ada bayam Brazil. Itu bayam. Bayam Brazil. Bayam Brazil. Tu ada pandan, ada pokok. Itu nama kat tanah sekangkang kera. Ya, bukan sekangkang kera, sekangkang orang ni pun tak lepas. Sekangkang tuan rumah dia pun tak lepas. Allah. Itulah. Siput babi alhamdulillah tak nampak lagi Puan Yati. Itulah dia yang dapatlah kami usahakan dan dapatlah kami kongsikan dengan jiran-jiran, dengan kawan-kawan sedikit. Siap boleh bawa balik kampung dekat tu. Masya Allah. Alhamdulillah. Okey Umi, yang terakhir. Okey. Yang terakhir saya nak share. Yang ni sebab saya nak bagi hadiah tau. Saya nak bagi hadiah mata siapa yang tajam untuk melihat video. Ini salah satu teknik atau strategi belajar melalui Zoom, PDPR. Sekejap. Cari apa? Sekejap. Sazwani yang akan sharekan video. Cari gambar tersembunyi ke? Saya ada nak bagi hadiah. Tapi kena tengok video ni betul-betul Ada soalan daripada 2 video ni nanti. Okey, bersedia untuk soalan. Siapa cepat jawab akan ada hadiah. On mic ya, standby. Mas Cotek pun ada Comel lah. Ni anak dara tolong buat ni. Cepat siapa boleh jawab on mic. 10. Tak ada soalan tu. 10 salah. Ada lagi? 29. Berapa? 21 salah. Berapa tadi? 19? Ya? 29. 8. Alah Nuat, tak ada yang boleh jawab ni. 19, siapa jawab 19 tu?
Tengok. Saya ni. Okey, 19 nanti tolong kontak saya, okey? 19 saya nampak 19 tadi, tolong kontak saya. Soalan yang kedua. Puan Suryani. Okey, soalan yang kedua. Siapa nak on mic dulu? Sebutkan, namakan 10 jenis tanaman herba dekat rumah saya. Siapa berani nak jawab on mic? Cekok. Kaduk. Okey. Cekok, hitam, cincau, pandan, sabung nyawa, kobis, keladi. Siapa tu saya tak nampak. Hamidah Mamat. Wah, Hamidah Mamat. Okey. Yang ni hadiah ni, sila datang rumah saya dan boleh petik semua pokok yang ada. Boleh? Okey. Umi, Ya saya. Ya. Tadi ada. Okey, untuk sebarang pertanyaan kan, Umi, bolehlah nanti hubungi saya. Okay. Bagi nombor telefon. Bagi nombor telefon. Okey, telefon saya 010. Umi type. 010-367-5548. Okey. Okey. So nanti kalau dia sangat teknikal berkaitan dengan hidroponik tu, saya memang kena serahkan kat suami saya lah. Okey. InsyaAllah untuk yang selebihnya saya minta maaf banyak-banyak. Ini saja yang saya dapat kongsikan santai-santai petang. Okey, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, anak-anak kat rumah. Sebab sayur ni, hijau-hijau ni bukan apa kan. Macam saya writing, tak boleh nak writing 24 jam, 12 jam tak boleh, 6 jam pun kadang-kadang tak boleh. So kita boleh scan keluar kan. Pokok oregano, apa tu, basil apa tu, yang konon-konon daripada barat. So sebenarnya tanaman kat Malaysia pun boleh hidup. Kan, rempah ratus yang daripada untuk buat apa pasta dan sebagainya pun boleh buat. Kunyit hitam, kunyit putih, kunyit ni buat jamu seronok. Okay, saya pun dah buat sendiri dah, tak payah beli dah sekarang. Okay, ada apa-apa lagi Umi ataupun ada soalan yang kita nak buka? Alhamdulillah, rasanya dah faham kan. Sebenarnya kita pun sebenarnya boleh aja mencari ilmu tambahan dalam media masa yang mudah sekarang ni. Cuma realitinya dah terbukti ada insan yang rapat dekat dengan kita boleh buat kan. Kita tengok tu orang-orang lain kita rasa dia bolehlah buat, tapi sebenarnya di depan rumah kita pun boleh buat. Saya ni tanam bunga je, tak tanam sayur. Rasa macam ruginya hari-hari menghadap bunga-bunga tapi tak ada menghasilkan benda yang kita boleh bawa ke dapur. Daun kari adalah, daun pandan adalah. Kobis tu menarik sangatlah. Masya Allah, teruja. Jadi kita manfaatkanlah tanah yang Allah bagi pada depan rumah kita tu, insya-Allah. Memang tak puas dengan Nisa ni. Mungkin saya bagi sedikit masa kalau ada soalan nak bertanya terus, cara berkomunikasi, tidak di WhatsApp atau tidak di chat, boleh? Boleh, silakan. Puan Rohana Musa, nanti saya tak try tanam. Oh, dia nak try dah. Alhamdulillah. Okay. Kadang-kadang ada juga yang beli biji benih ni dekat kedai RM2 tu, kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi kan. Tengok keadaan juga. Ada nak tanya cara hidroponik ni macam mana ni? Kena kelas lain lah kot. Kalau hidroponik secara detail nak tengok keseluruhan ni, saya kena minta tolong suami sebab suami kerja petang ni daripada pagi tadi ke Putrajaya. Dia ada teknik lain lah kan. Dia lebih detail. Tapi setakat yang simple-simple tu boleh letak dalam pasu lah ya ni tak? Ya, betul. Siapa yang dekat saya, tadi ada yang tanya kat mana, saya dekat Bandar Bukit Mahkota, Kajang. Exit Putra Mahkota, BSP Bandar Sri Putra Bukit Mahkota, dekat situ. InsyaAllah boleh. Kalau lepas PKP ni memang akan redah lah rumah Nisa ni. Cincau tu, ya, daun cincau tu pun saya baru tahu sebenarnya. Suami bawa balik tu, tak buat lagi. Tapi ada kawan saya yang dah buat, nanti saya tanya semula macam mana dia. Ada tu kawan saya beli satu pasu besar tu, dia buat cincau. Nanti saya lupa pula nak tanya dia lepas tu macam mana. Nisa ada soalan ni, biji benih RM2 tak berkualiti ya? Maksudnya yang beli RM2 tak bagus ke? Biji benih kat kedai RM2 ekor tu kadang-kadang okey. Kadang-kadang tengoklah, kadang-kadang dia jadi, kadang-kadang tak jadi. Dia tak semestinya, banyak juga sebenarnya yang kami tanam ni tak jadi. Ada juga
Dia tak semestinya menjadi. Itulah nak kata tangan sejuk, ada masa sejuk, ada masa panas agaknya kan. Dia tak jadi. Macam tu. Kadang-kadang anak ni tabur je, jadi je kan. Kena cuba. Tapi kebanyakannya dekat Shopee lah, kena rajin bilik-bilik kat situ. Ambil cili dalam peti ais. Kalau yang biji benih daripada bahan segar kita kena keringkan dulu. Tak boleh daripada peti ais terus tanam pula, tak boleh. Macam tu juga dengan kalau tips mak saya cuba tanam daun seledri dengan daun sup tu kan tak jadi, walaupun dengan benih pun tak jadi. Mak saya punya petua, dia kata masa kita pergi beli kat kedai, jangan masuk peti ais. Yang tu lain pula. Jangan masuk peti ais, yang pokok tu kan kita nak gunting dia tu. Jangan masuk peti ais, gunting dulu siap-siap, letak kat luar, agak kering baru tanam. Tapi yang tu pun masih tak jadi juga. Tak berapa nak menjadi. So you gunakan apa untuk nak sembuh daripada serangga? Guna baking soda ke, guna pesticide ke, apa macam mana? Okey, untuk serangga ni setakat ini alhamdulillah dekat rumah kami ni tak ada serangan serangga sebab mungkin melalui baja AB yang kita guna tu dia dah mencakupi dengan serangan serangga. Kalau ada pun dekat pokok cili tu saya guna bawang putih. Bawang putih yang di blend, lepas tu dia likat-likat sikit, spray dekat bahagian bawah daun yang ada serangga tu. InsyaAllah jadi juga. Okey, ada soalan ni? Ada soalan lain? Ya, daun oregano sangat bagus untuk sesama batuk, boleh rebus buat mandian pun boleh. Soalan lain? Susah juga nak jaga kunyit, cili, limau. Tapi susah nak jaga dari segi kebersihan tu mau berular jugalah, tapi alhamdulillah tak ada lah tu. Setakat ni tak ada sebab kena sentiasa nampak, kena bersihkan lah. Kena bersihkan. Kalau dengan ayam tu, ada ayam jantan dekat rumah saya juga ni. Ayam tu duduk sebelah kebun tu juga. Kat situ pun kena cuci selalulah sebab apa-apa pun yang kita nak buat, aktiviti kat rumah, kita kena pentingkan faktor keselamatan anak-anak kita. Faktor keselamatan, faktor kebersihan dan faktor keharmonian jiran tetangga. Maksudnya apa pun hobi kita nak buat dekat rumah, kan, dekat kawasan depan rumah kita, seboleh-bolehnya jangan sampai mengganggu jiran-jiran, tapi sebaliknya boleh memberikan manfaat kepada mereka walaupun kita tak dapatlah nak bagi hari-hari itu kan sebagainya. Okay, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Ilahi kerana kita dapat bersama dengan Puan Rahmatun Nisa Sailan. Tolong doakan ya kawan-kawan, sahabat-sahabat, adik-adik, anak-anak untuk kami berdua ni untuk dapat menyelesaikan tesis kami dalam jangka masa yang paling cepat untuk kami menyumbang kepada ummah dan negara kita Malaysia, insya-Allah. Dengan itu pihak jawatankuasa mengucapkan ribuan terima kasih kepada Nisa yang telah sudi memberikan sumbangan ilmu tanpa dibayar. This a free talk ya. Anda di luar sana kawan-kawan, jika ada apa-apa nak sharing, tolong beritahu saya supaya kita boleh bawa anda ke dalam ruang Zoom ini setiap Rabu ataupun 2 minggu sekali. Okey, terima kasih Nisa. InsyaAllah kita boleh yang lain untuk bersama dengan Nisa dengan